menyayang. Kita sebabnya kita teruja di pagi hari ni sebenarnya. Sebab banyak sangat lagu yang kita nak nyanyikan. Kenapa hanya satu pera tu saja? Kita kan nak bagi tahu dan maklum kepada semua bahawasanya tip kekal bahagia. Saya menyayanglah. Okey, alhamdulillah. Pertama kali saya melihat Hani memainkan watak yang berbeza dalam siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Penutup tahun 2023. Menginjak ke 2024 akan ada watak-watak dan perwatakan yang lebih berbeza. Dia akan mengikut kepada situasi yang baru. Okey, cerita pasal saya menyayang itu merupakan satu perkara yang sangat perlu kita beri perhatian kan Ismail. Sebab dalam dunia zaman sekarang kita ke arah banyak yang pentingkan diri sendiri. Betul. Dan banyak kita dengar juga berita-berita yang tak sedap nak kita dengar menjelang penghujung tahun 2023. Jadi kita harapkan dengan adanya konsep kasih sayang dan juga saling menghormati itu akan dapat menggerakkan kita sesama kita ni kan untuk kita saling bersama-sama dalam kita menuju tahun yang baru. Tu yang paling penting itu dengan azam yang baru. Tu. Itulah. Walaupun ini adalah warna kebiasaan kita. Ya, betul. Setiap kali kita bersiaran. Itu kita PM tepi. Tapi apapun, terima kasih kerana bersama kami. Kita kira detik ya. Lagi 2 hari kita akan mengakhiri tahun 2023. Banyak kita telah lalui untuk 2023. Ada suka, duka, pahit, manis. 2024 akan menjanjikan perkara yang lebih baik. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Tetapi sebelum itu, apa kata kita kemaskini terlebih dahulu perkembangan berita-berita utama tempatan. Ayuh sama-sama kita ke seperti kebiasaan. Ya, ini kebiasaannya lah yang kita kongsikan bersama dengan anda. Adalah berkenaan tentang berita terkini pada hari ini yang kita mulakan dengan kenyataan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman menyatakan program Dekati Khalayak ditingkatkan dapatkan maklum balas untuk memperkasa kualiti penyampaian dan perkhidmatan. RTM akan meningkatkan penganjuran program Dekati Khalayak pada tahun depan iaitu 2024 dan ia bertujuan memperkukuh jenama RTM sebagai stesen penyiaran ulung negara. Ini dinyatakan oleh yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Penyiaran. RTM sebagai platform terbaik mendapatkan maklumat balas bagi meningkatkan kualiti penyampaian dan perkhidmatan. Ya, betul. Dan kata beliau, misi utama yang perlu digalas oleh bahagian penyiaran radio televisyen Malaysia RTM khususnya pada tahun 2024 adalah mendekati halayak secara lebih berkesan. Jadi kita nantikanlah pada tahun 2024 pastinya akan banyak menanti anda. Okey. Tapi sedikit juga kita berikan perkembangan info banjir dalam pada kita menghadapi monsun timur laut dan juga perubahan monsun timur laut ini. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir ini diberikan datanya oleh portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walaupun ia bertarikh 29 Disember tetapi data menunjukkan Terengganu berkurangan dan juga Johor kekal. Di Kelantan penduduk terjejas meningkat daripada 14,000 kepada 15,000 orang. Jumlah penduduk terjejas kekal seramai 55 orang. Ya, betul. Dan malam tadi telah pun dikongsikan juga ya, setakat 10 malam sejumlah 10 stesen sungai yang dikendalikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran GPS menunjukkan paras air di tahap bahaya membabitkan negeri Pahang, Kelantan, Sarawak dan Terengganu. Dan menerusi laman Sound Info Banjir GPS, 6 daripadanya ada di Pahang, membabitkan Sungai Pahang, di Lubuk Paku, Maran, dengan beberapa bacaan yang kita boleh lihat ada peningkatan di situ. Dan insya-Allah nanti kita akan berikan perkabaran yang terkini juga. Terus dari lokasi nanti. Ketika nanti kita juga akan berikan perkembangan dan juga informasi terkini berkenaan perkembangan banjir di negeri Pahang dan juga bagaimanakah pihak pengurusan banjir serta dinaungi oleh NADMA akan bersama-sama untuk memastikan agar isu pemindahan dan juga penyelenggaraan mangsa-mangsa terjejas banjir akan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa. Dan ini antara perkongsian portal berita RTM yang boleh kita gambarkan dan juga kongsikan bersama dengan anda. Kenyataan yang berhormat Menteri Komunikasi YB Tuan Fahmi Fadzil, Kerajaan Persekutuan tidak membuat sebarang perancangan mengadakan sambutan ambang tahun baru 2024. Esok akan masuk ke ambang tahun baru. Ini dinyatakan oleh beliau selepas merasmikan Perhimpunan Agung Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia PEKIDA, dan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM akan menganjurkan program kerohanian ambang tahun baru 2024 di Masjid Negara serta di Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Itu hanya di peringkat Kerajaan Persekutuan. Ia tidak tertakluk kepada apa jua acara yang dianjurkan oleh peringkat kerajaan negeri.
negeri. Jadi kita perlu faham ya, mungkin penganjuran-penganjuran peringkat kerajaan negeri itu adalah antara suatu proses untuk mempromosikan dan juga merekayasa aspek pelancongan di peringkat negeri. Betul. Dan masa yang sama juga semalam kita tahu pada tiap-tiap minggu sampai minggu memang diadakan program-program yang terbabit. Antaranya semalam hampir 5,000 jemaah menyertai solat hajat di Masjid Tuanku Mizan Abidin selepas solat Jumaat bagi mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan negara dan penduduk terjejas banjir serta untuk rakyat di Palestin yang memang kita sentiasa ingat, dan pastinya juga ia bukan sahaja dilangsungkan di masjid berkenaan tetapi juga di masjid-masjid lain di sekitar Putrajaya dan pastinya di negeri-negeri yang terbabit sama untuk melaksanakannya jika berkesempatan juga dilakukan selepas setiap waktu solat itu. Dan sama-sama kita doakan agar kesejahteraan itu bersemarak juga dalam kalangan semua dan terutama sekali bagi mereka yang terjejas dalam situasi yang tidak menyenangkan pada ketika ini. Juga sebelum terlupa, esok mungkin hari inilah orang katakan tarikh ataupun hari terakhir untuk anda menunaikan zakat anda, zakat harta anda, kerana di pusat-pusat pungutan zakat sama ada pusat pungutan zakat negeri dan sebagainya masih lagi berkesempatan untuk anda melakukannya transaksi secara dalam talian. Jadi rebut peluang ini untuk melaksanakan tuntutan zakat dan juga kewajipan zakat 2.5% daripada zakat pendapatan anda. Jadi masa dan kesempatan ini masih lagi hadir sebelum berakhir 31 Disember 2023.